bagi membuat cerapan GPS bagi penentuan koordinat pada setiap masa. Okey? Kecuali lah kita mungkin berada di tengah-tengah bandar yang penuh dengan bangunan tinggi. Okey? Seperti di New York ke, di Jepun dan sebagainya. Tetapi kalau setakat di Malaysia ni, okey, pada hari ini kita memerlukan minimum 4 buah satelit, tidak ada masalah. Okey, ada apa-apa soalan? Afiq, mana Afiq? Halo Afiq. Okey, dah lari dah. Aiman, mana Aiman? Aiman. Okey, tak ada juga. Amirul. Mana Amirul? Register hilang. Najwan. Hello Najwan. Ya, Doktor. Mana habis kawan-kawan kamu ni? Saya tak pasti, Doktor. Okey, Anis. Mana Anis? Syamimi. Ya, Doktor. Anis. Ya. Ada? Ada. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada, Doktor. Setakat ni. Faham je. Alright. Cynthia. Mana Cynthia? Ya, Doktor. Masih online? Masih. Apa? Okey, so kita sambung. So dengan adanya banyak satelit sekarang ni, okey, dengan adanya banyak sistem GNSS, so kita ada banyak signal, okey, banyak signal, okey. Dengan adanya banyak signal, kalau kamu baca sekarang ni mungkin ada more than 100 navigation satellite will be available in the future, okey, in the future lah. Bila semua sistem GNSS complete, okay? GPS, Galileo, Beidou, okay? India punya, Japan punya, okay? Kemungkinan ada lebih daripada 100 satelit. Bermakna kita boleh mencerap banyak satelit, okay? So dengan adanya banyak signal, okay, sudah tentu kita akan dapat ketepatan yang baik, superior accuracy. Kemudian superior integrity. Integrity ni kebolehpercayaan. Okey. Ya, kita dah ada banyak satelit. Okey. So kita percayalah. Okey. Koordinat yang kita dapat tadi betul. Superior redundancy. Okey, kita ada banyak lebihan data. Okey, kita boleh pilih. Sekarang ni kita mungkin boleh cerap pada setiap ketika 15 satelit. Okey. Kita boleh arahkan software pilih satelit yang bagus saja. Okey. Yang elevation angle dia tinggi. Okey. Yang berada di atas kepala kita. Yang berada di horizon, di ufuk. Okey, kita tak nak guna walaupun kita boleh cerap. Okey, sebab kita ada banyak redundancy. Okey, banyak redundancy. Alright. Superior availability. Dapat untuk kita mencerap signal ni sangat, keberangkalan dia sangat besar. Okey, sebab banyak satelit. Anytime kita on je minimum 4, tak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Okey. Superior availability, walaupun kita mungkin berada di dalam kawasan bandar, okey, canyon, di dalam lurah-lurah gunung, okey, bukit bukau. Kalau di Amerika banyak canyon kamu tahulah, okey, lorong-lorong yang sempit, okey, di antara tebing-tebing, okey. So dengan adanya banyak satelit, okey, yang berada di atas kepala kita, tidak ada masalah untuk kita mendapat koordinat. Okay, any question? Engku, mana Engku? Engku Ashraf. Engku, okay Engku. Ada apa soalan Engku? Doktor, kalau nak tanya. So kalau nilai yang kita dapat tu, adakah berlainan dengan nilai yang kita macam mana cakap? Oh dia? Nilai jenis satelit yang kita pakai.
Adakah dia memberi faktor dengan nilai yang kita dapat? Jenis satelit Ha. tak ada lah sekarang ni. Dah tak ada. Jenis Selagi GPS lagi banyak kamu cerak lagi bagus lah. Okey. Okey, macam kamu ukur satu jarak banyak kali. Okey, kalau kamu ukur sekali ke 2 kali mungkin ada error. Kamu salah catat, kamu salah baca. Okey. Tapi kalau kamu ukur jarak satu kali, ada banyak kemungkinan kesalahan. Tapi kalau kamu ukur jarak 10 kali, kamu boleh tahu dalam 10 tu yang mana satu yang tak betul. Okey, yang ada beza terlalu besar. Kemudian kalau kamu ambil mean, kamu akan dapat nilai the best. So samalah dengan GPS. Kamu ukur ke banyak satelit, okey, dia akan improve kita punya accuracy. Okey. Baik. Alright. So ini makna integrity, continuity, availability kita dah bincang lah tadi. Okay. Integrity tu measure of trust, kebolehpercayaan. Okay. Continuity ini maknanya setiap masa okay, kita ada signal boleh cerap. Okay, kita tak perlu nak tunggu. Apa dulu semasa GPS saja zaman mula-mula saya kerja dulu, kalau kamu tanya orang dulu, masa ada GPS sahaja, tak ada GLONASS dan sebagainya. Bila nak buat GPS observation, kita kena ada planning. Apa yang dimasukkan dengan planning? Daripada signal yang kita cerak, kita boleh tahu okey, pukul berapa baru kita boleh buat observation supaya minimum ada 4 buah satelit. Sebelum GPS beroperasi sepenuhnya dulu, okey, kemungkinan pada pukul 12 ada 5 satelit boleh dicerap. Pada pukul 3 petang mungkin ada 3 satelit sahaja. Pukul 6 pukul 9 malam mungkin ada 4 satelit. Okey. Jadi kita kena buat perancangan semasa GPS mula-mula boleh digunakan dahulu. Kita kena buat planning. Kita tak boleh buat observation ke sebarang masa. Kita kena tahu pukul berapa baru kita boleh buat observation dulu. Okay? So sekarang tak ada masalah. Anytime kamu boleh buat observation. Okay. Kita tengok konsep penentuan koordinat di dalam satelit. Okay? So kamu dah belajar conventional positioning baru ni. Kita ada line LOP. Okey. Garis penentu dudukan jarak. Di dalam satellite positioning ni kita pakai distance LOP. Kita tak guna angle LOP, kita tak pakai bearing LOP, kita pakai distance LOP. Jadi dalam pengukuran satelit, kita boleh ukur jarak daripada satelit ke alat penerima, ke kedudukan kita. Kita boleh ukur jarak. Okey, daripada masa perjalanan signal. Okey. Dan di mana satelit ni ada koordinat dia. Okey. Maknanya kita boleh plot koordinat satelit tadi di atas kertas. Okey, kita plot. Saya tahu koordinat dia, katakan 10,000. Okey, so okey, so katakan ini kertas. Ini kertas kita. Okey, ini kertas kita ni. Okey, nampak persegi ni? Nampak? Nampak Ustaz. Katakan ini kertas lukisan kita. Okey, saya tahu koordinat satelit. So saya plotlah koordinat kat sini ni. Koordinat satelit. Macam kamu plot biasa. Kemudian saya dapat jarak daripada satelit ke alat penerima. Okey? Katakan 100 meter. Okey? So saya boleh lukis bulatan jarak 100 meter. Okey?
R ni sama juga dengan 100. Okey. R sama juga dengan 100, saya boleh lukis bulatan 100. Kenapa dia jadi bulatan? Sebab jarak 100 meter tadi can be anywhere di atas circle yang ini. Okey? Boleh jadi kat sini 100 meter. Boleh jadi kat sini 100 meter juga. Boleh jadi kat sini 100 meter juga. Okey? Kedudukan kita pencerak ni boleh kat sini 100 meter. Jadi, kalau kita buat cerapan kepada satu satelit sahaja, okey, kedudukan kita sebenarnya adalah di atas satu bulatan yang ini. Can be anywhere on the circle. Jadi, kita tak tahu kita kat mana. Okey, kita tak tahu kita kat mana. Okey? Tetapi sekurang-kurangnya kita tahu kita berada di atas bulatan yang ini. Kalau kita cerap kepada satu satelit sahaja. Okey? So di dalam pengukuran satelit, kita boleh dapat jarak dengan mengukur masa. Okey? Ada dua kaedah sebenarnya. Kaedah pengukuran masa, kaedah carrier phase satu lagi. Okey? Kaedah kod satu, kaedah carrier phase. Sekarang ni kita assume kaedah kod. Okey, menggunakan masa. Okey? Jadi masa yang kita cerap, masa yang diambil oleh signal daripada satelit ke alat penerima, kita dapat delta T masa. Masa kali dengan halaju signal. Halaju signal lebih kurang 300,000 km per second. Okey? Jadi masa kalikan dengan laju, kita dapat jarak R. Okey, dapat jarak. Alright. Kemudian, kalau satu satelit saja, kita tidak boleh tahu kita kat mana. Okey, kita kat mana. Kita dah bincang pun dalam ni. Okey. Kemudian, okey, ini satu tadi. Okey, yang pertama. Kita boleh berada di atas bulatan yang ini. Kedudukan pencerap. Ni, boleh berada di atas bulatan yang ini. So, tak tahu kat mana. Kalau kita cerap pula ke satelit yang kedua. Okey. So, kalau kita lihat, dia akan berselang pada dua titik. Okey, ini satelit. So penerima mula-mula berada di atas bulatan yang ini. Kalau kita cerap pula ke satelit yang nombor 2, kita lukis bulatan jarak ke satelit yang kedua. Dia akan bersilang pada dua titik. Jadi pencerap boleh berada di sini, boleh berada di sini. Pencerap. Pencerap. Sebab pencerap bila dia berada di sini, ini jarak ke satelit yang pertama, saya lukis bulatan yang ini. Kalau pencerap berada di sini, dia mengukur jarak ke satelit yang kedua, saya lukis bulatan yang ini. Tetapi dengan mencerap dua satelit, ada dua kedudukan. Masih belum menyelesaikan masalah. Masih belum menyelesaikan masalah. Saya boleh berada di sini, saya boleh berada di sini. So, saya cerap satu lagi satelit, tengok apa yang berlaku. Saya cerap satu lagi satelit. A dengan B tadi kalau dua satelit. Kemudian ini satelit yang ketiga di atas langit. Di atas langit. Saya ukur jarak dia, saya lukis bulatan. So, kalau kamu lihat, bulatan jarak satelit yang ketiga, dia akan berselang pada titik B. Pada titik B. Jadi, saya tahulah saya sekarang berada di titik B, bukannya di titik A. So, dengan mencerap kepada 3 satelit, kita boleh tahu koordinat. Itu sebab kalau kamu tengok video tadi, dia cuma kata pencerapan ketiga buah satelit, kita boleh dapat koordinat. So sebenarnya koordinat boleh dapat, tetapi tak berapa tepat.
Okey, kenapa tak berapa tepat kita akan bincang selepas ini. Okey, ada soalan nak tanya kat sini? Okey. Engkau, ni Fairuz, mana Fairuz? Fairuz, Ya, Cik. Ya. ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, so tak ada. Okey, so sebenarnya 3 satelit sudah cukup. 3 satelit. Okey, sebenarnya. Tetapi ada masalah. Okey, ada masalah mengenai jam yang kita gunakan untuk ukur masa. Okey, untuk ukur masa. Okey, kalau kamu lihat di sini, di dalam GPS receiver, alat yang kita guna ada jam. Okey, untuk mengukur masa perjalanan signal. Tetapi jam di dalam GPS receiver tidak tepat. Okey, tidak bagus. Bila jam tidak tepat, okey, maknanya jarak yang kita ukur salah. Okey? Sebab jam yang ada di dalam GPS receiver adalah jam yang tak berapa tepat. Kalau kamu tengok di sini, ni, signal bergerak 300,000 km per second. Ni, 300,000 km, bukan 300,000 meter. 300,000 km per saat. Cuba kamu imagine, kamu salah ukur masa 0.5 saat. Berapa selisih jarak? Kamu salah ukur masa 0.5 saat. Berapa selisih jarak yang diukur? 150,000 150,000 apa? kilometer per second. Oh, 105,000 kilometer. Bukannya meter, bukannya sentimeter, bukannya milimeter. Itu 0.5 saat. Kalau 0.25, 75,000 lah kan? Kilometer. Okey? Jadi, okey? Jadi, jam yang ada di dalam GPS receiver tu tak tepat. Okey? Kenapa tak tepat kita bincang selepas ini. Jadi, masa yang kita ukur dah tentu tidak tepat sebab jam kita tidak tepat. Jadi jarak yang kita ukur ke satelit dah tentu tidak tepat. Salah, ada error. Okey, ada error. Okey. Kita tengok jam satelit. Okey? Jam satelit sangat tepat. Itu jam satelit. Kita ada 2 jam. Satu jam satelit, satu lagi jam GPS receiver. Okey? Yang ini GPS satelit dia guna atomic clock. Okey, jam atom. Sangat tepat. Okey? Contohnya rubidium. Okey? Dia ada gelombang. Kamu tahu lah. Signal dia dalam bentuk gelombang. Okey? Atomic clock jenis rubidium ni dia ada 6 bilion ke. Okey? So yang ni juta. Okey, ni bilion ke. 6 bilion cycle per second. So kita boleh guna cycle sebagai jam kita. Okey, sebagai jam kita. So kalau kamu lihat jam atomic clock yang ada pada satelit sangat tepat. Okey, sangat tepat. Kalau kamu tengok harga dia, ni, atomic clock harga dia, kita ambil 500,000. 500,000 harga US dollar. Harga setiap jam. 500,000 convert dia Malaysia berapa? Apa? Fantago. Mana Fantago? Okey, siapa tahu? 500,000 US convert dia Malaysia berapa? 2 juta dah. Kali 4. Okey? 2 juta harga jam saja, bukan harga satelit. 2 juta sebiji jam.
Okey. Itu sebab dia tepat. Okey. Dalam handphone kamu ada GPS, betul ke tak betul? Doktor. Siapa jawab? Ada doktor. Siapa jawab? Najwan dengan Amir. Okey, Amir. Mana kamu tahu handphone kamu ada GPS receiver? GPS receiver doktor. Soalan saya, dalam handphone kamu ada GPS receiver tak? Soalan saya. Oh, saya dengar ada GPS tak? GPS receiver sama lah. Okey, soalan saya, handphone kamu ada GPS antenna tak? GPS receiver tak? Tak ada doktor. Tak ada. Siapa lagi nak cuba? Ada doktor, dia ada setengah tu boleh terima GLONASS, ada tu yang tak boleh. Tapi biasanya ada yang boleh lah GLONASS. Biasa dia kata phone pakai tanpa GLONASS. Saya bukan kisah GLONASS ke apa. Soalan saya, dalam handphone kamu ada alat penerima satelit tak? Satelit GNSS. Soalan saya. Ada. Mana kamu tahu ada? Ada. Kita Sebab pakai dia GPS. tengok map. Sebab kita boleh navigate di telefon. Sebab kamu boleh guna Waze. Kamu boleh guna Google Map tahu position kamu kat mana, location. Okey? So dalam handphone kamu sebenarnya ada antena satelit GNSS. Okey, soalan saya Sarah. Hello Sarah. Saya So handphone kamu boleh pakai Waze tak? boleh. Okey, berapa harga handphone kamu? Oh, 2K. Berapa harga? 2000. Okey, 2000 consider mahal jugalah. Okey. Kamu tengok lah Sarah, handphone kamu 2000. 2000. Agak-agak apa antena satelit dalam handphone kamu tu bagus ke tak bagus? Tak bagus sebab tak Kenapa? accurate sangat. Kenapa tak bagus? Sebab kalau kadang-kadang tengok nak navigate pun macam kalau terlindung macam bawah flyover ke apa, dia macam signal loss. Alright, okey, tak apa, itu jawapan kamu. Soalan saya tadi, saya tanya Sarah, apa antena satelit yang ada dalam handphone dia jenis bagus ke tak bagus? Okey. Sarah bagi jawapan. Okey. So jawapan yang sebenarnya bukan dalam Sarah saja. Okey. Dalam semua handphone kamu, kalau kamu tengok harga handphone dia 2000. 2000 consider mahal lah handphone. Okey. Tetapi handphone Sarah tadi ni macam-macam application, macam-macam sistem ada. Jadi agak-agak kamu lah berapa harga GPS antenna? Komponen GPS antenna di dalam handphone Sarah. Agak-agak berapa harga? Komponen bagi GPS antenna dalam handphone Sarah. Sarah, agak-agak berapa harga? 500. Okey, ada 100. okey, ada kata 500. Kamu banding 500 komponen antena dia dengan 2 juta harga atomic clock. Beza banyak ke tak banyak? Banyak. Beza antara langit dengan bumi. GPS satelit GNSS, dia punya sistem jam dia harga 2 juta. Okey? Harga satelit komponen dalam handphone kita mungkin beratus saja, tak sampai 500. Okey? Bermaksud kita ada sistem jam, okey? Sistem jam satelit dalam handphone kita yang murah saja. Kalau saya bubuh
sistem jam harga 2 juta dalam handphone, apa yang akan berlaku? Pun jadi mahal cik. Siapa nak beli handphone 2 juta? Datuk K pun tak ada duit nak beli handphone 2 juta. Okey? Jadi dia membuktikan yang sistem jam bagi komponen satelit yang ada di dalam handphone ataupun GPS receiver yang dijual di dalam market, sistem jam yang ada adalah jenis yang murah yang kurang tepat. Yang murah yang kurang tepat. So kita mengukur masa ada selisih. Jarak yang kita ukur tidak tepat. Bila jarak yang kita ukur salah, koordinat yang kita ukur akan salah. Okey, akan salah. Okey. So ini saya tak nak bincang banyak. Okey, ini mengenai atomic clock pada satelit. Okey, okey, kamu tengok yang ini. Ni garis yang tak putus ni, yang kesel saya tunjuk. Ini jarak sebenar jikalau jam saya tidak salah. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Ni, garis yang tak putus-putus ni, okey? Ini adalah jarak yang betul jikalau jam saya tidak ada selisih. Tetapi tapi confirm, okey? GPS receiver saya ada selisih jarak. Katakan plus minus 10 meter. Apa maksud plus minus 10 meter? Dia Apa boleh maksud? lebih, boleh kurang. Ulang balik. Ulang balik. Jarak tu boleh lebih 10 meter, boleh kurang 10 meter. Okay, very good. Siapa tadi? Sarah? Tak. Anis. Okay, okay Anis. Suara sama je. Okay Anis, 0.5 markah. Jadi receiver yang kita ada, okay, dia ada plus minus. Okay, plus minus sebab jam kita tak tepat. Jadi jarak yang diukur boleh kurang. Okay, boleh kurang. Dia akan jadi garisan yang ini. Dia boleh lebih 10 meter. Okay, so dia akan jadi garisan yang ini. Jadi jarak ke satelit yang kita ukur, dia boleh berada di dalam kawasan yang ini, plus minus yang ini. Clear ke tak clear? Clear ke tak clear? Clear. Jarak yang kita ukur tu memang confirm salah. So kalau ke satu satelit, jarak yang kita ukur boleh berada di dalam kawasan yang ini. Kalau kita ukur ke 3 satelit, okey, disebabkan masalah yang ini, okey, kalau kita ukur ke 3 satelit ni sebab kita perlu ukur ke 3 satelit. Okey. Kedudukan kita tidak berselang pada satu titik yang ini. Dia boleh berada di dalam satu zon, plus minus. Okey? Dia boleh ada di dalam satu zon yang ini. Okey, satu zon yang ini. Okey, saya fikir balik semula. Okey, dia boleh berada di dalam zon yang ini. Okey, buka color sikit. Nampak ke tak nampak? Ni, warna ni. Nampak? Nampak. Jadi koordinat yang kita cerap tadi dia tak berselang, dia boleh berada di dalam satu zon. Okey? Jadi untuk menjadikan dia berselang pada satu titik, kita kena hapuskan selisih jam alat penerima. Ni. Kita ada selisih jam. Sebab kita tahu kita menggunakan jam yang murah. So kita ada selisih masa.
Selisih masa tadi kalau kali tengah laju kita dapat selisih jarak lah. Selisih jam tadi kita boleh hapuskan dengan mencerap kepada 4 buah satelit. Okey, 4 buah satelit. Selisih jam alat penerima, bukan selisih jam satelit. Selisih jam alat penerima yang kita gunakan, okey, boleh dihapuskan dengan mencerap 4 buah satelit. Kita akan lihat nanti. Itu sebab kenapa kita perlu mencerap 4 satelit. Ada apa soalan? Ada apa soalan? Sir nak tanya. Ha. Macam contoh kan macam contoh saya bagi contoh pasal telefon punya apa? Yang GPS phone tu. Kalau GPS phone tu kalau kita nak locate kita punya kedudukan dia kan pakai signal internet kan. Tapi kalau macam apa GPS ke GNSS dia pakai signal apa kan? Dia nak locate dia punya position. Nak locate dia punya position. Dia punya tu apa maksud dia punya? Maksudnya signal dia pakai. Saya tak faham. Ulang balik soalan. Kan macam telefon kan signal dia pakai kan internet kan. Telefon kita pakai internet? Macam contoh kalau saya on apa? Internet. Lepas tu buka yang navigation tu baru dapat detect kita punya position. Kalau macam GPS, GNSS ni pakai signal. Kamu buka radio, kamu buka TV satu, apa yang keluar? Stesen TV satu tu. Kalau kamu buka TV satu kat rumah kamu, apa yang keluar? Gambar dengan bunyi. Gambar bunyi. Macam mana boleh keluar gambar dengan bunyi? Ada antena, Doktor. Ada antena. So kenapa ada antena boleh keluar gambar dengan bunyi? Daripada signal tu. Signal, nampak signal ke tak nampak? Tak nampak. Sama dengan satelit GPS. Dia ada antena macam TV. Itu saya sebut antena tadi. Antena tadi dia cerap signal daripada satelit. Clear? Clear tu. Sama dengan TV kita kat rumah. Kita ada antena. Apa tujuan antena TV? Nak tangkap signal. Nampak signal tak? Kita tak nampak, tetapi ada signal datang daripada stesen pemancar untuk kes TV. Dalam signal tadi ada gambar, ada suara, ada tag. Di dalam signal yang kita tak nampak tadi, di dalam angin tu ada signal. Ada gambar, ada suara, ada tulisan. Samalah dengan handphone kamu untuk mendapatkan kedudukan. Ataupun kita surveyor, tolong tutup mic. Kita surveyor, kita ada alat GPS. Okey, alat GPS ni. Ni alat GPS. Ni. Okey, ni. Dalam alat GPS receiver ni, kita ada antena. Antena tadi mencerap signal yang dipancar oleh satelit. Clear? Clear je. Alright, okay, very good. Terima kasih je. Alright. Okay, so sekarang sepatutnya kamu faham kenapa kita perlu mencerap 4 buah satelit. Okay, kenapa 4 bukan 3, bukan 2. Okay, minimum 4, minimum. Okay, kemudian kita pergi pada GPS sistem komponen. Saya tulis GPS ni. Okey, sebab nama-nama kat sini ni berdasarkan sistem GPS Amerika punya. Tetapi GNSS pun sama. Okey, Galileo pun sama. Bedo pun sama. GLONASS pun sama.
komponen dia sama. Komponen dia. Apa maksud komponen? Okey, komponen-komponen yang penting di dalam sistem sesuatu GNSS. Tetapi sini saya highlightkan GPS. Okey, Amerika punya. Dia ada monitoring station. Galileo pun ada monitoring station. Beidou pun ada monitoring station. GLONASS pun ada monitoring station. Kemudian mereka ada space segment. GPS ada space segment, GLONASS ada space segment, Galileo pun ada space segment. Okey, kemudian kita ada master control station. Master control. GPS pun ada master control station. Galileo pun ada master control station. Okey. Beidou pun ada master control station. Kemudian user. Okey. Kemudian kita ada signal yang ditransmitkan oleh oleh satelit. Okey, signal. Kita ada signal. Okey. Kita ada signal. Dalam signal tu ada macam-macam. Okey, kita ada signal. Okey, ada apa soalan kat sini? Jadi, setiap GNSS system dia ada benda ni. Dia ada monitoring station, dia ada space segment, dia ada master control station, dia ada signal yang dipancarkan oleh satelit dan ada pengguna. Okey, ada pengguna. Okey. Space segment kita dah bincang lah. Okey, space segment. Ni, kita dah bincang. Ni saya tak nak ulang balik lah. Okey, ni space segment lah ni kita bincang ni. Ni semua space segment. Okey. Segmen angkasa. Okey, segmen angkasa satelit lah. Bila kita bincang satelit, kita nak tahu ada berapa satelit. Okey, berapa bilangan orbit, berapa kecenderungan orbit, berapa masa satu putaran orbit. Itu di dalam kategori satellite segment. Okay, alright. So kita ada space segment. Okay, segmen di angkasa, komponen di angkasa. Okay, so yang ni kita dah bincang lah. Okay, saya tak perlu bincang balik. Alright. So kita dah bincang. Yang ini untuk satelit GPS. Okay. Kat sini saya bincang satelit GPS. Kalau GLONASS, okay, kita dah bincang space segment untuk GLONASS, Galileo dan sebagainya. So yang ni saya tak perlu bincang sekali lagi. Kemudian kita ada operation segment. Okay, operation segment. Okay, so kita break sekejap. 5 minit. Siapa ada apa-apa soalan? Okay, besok dah nak puasa, so kamu akan, okay, semua ada kat sini. Test kamu pada hari apa? Hari Khamis Sir. Okay, hari Khamis selepas kelas. Okay, kelas mula pukul 8 sampai pukul 10 pukul 11. Okay, kamu nak buat pukul 10 hingga pukul 11 pun boleh, ataupun pukul 11 hingga pukul 12 pun boleh, ataupun pukul 2 sampai pukul 3 pun boleh. Jadi kamu decide semula dan tulis di dalam grup. Okay, kamu fikir masa yang sesuai pada hari Khamis. Pukul 11 hingga pukul 10 hingga pukul 11 pun boleh. 11 hingga 12 pun boleh, 11 petang pun boleh. Okay, 11 petang pukul 3 maksimum sudah pukul 4 lah, tak boleh lajak pukul 4. Kamu boleh mula pukul 3 sampai pukul 4. Okey.
Kalau kamu nak buat malam pun boleh. Tapi hari Khamis juga. Malam pukul 9 sampai pukul 10 ke. So kamu decide semula test kamu close book. Okay. So kamu sepatutnya tidak boleh buka nota. Okay. So test kamu close book. Jawapan sepatutnya kamu tulis di dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, tapi kamu boleh menggunakan term English. Term English. Sesiapa yang nak jawab dalam bahasa Inggeris, kamu kena menggunakan ayat English kamu sendiri. Sendiri. Mana-mana jawapan yang saya anggap meniru, saya bagi markah kosong. Tidak ada ulang test, tidak ada nak maaf kamu, tak ada. Sebarang kesalahan semasa test ataupun apa-apa sekalipun, tugasan ke, saya akan bagi markah kosong. Ada apa-apa soalan? Test nanti tulis atas kertas ya, doktor? Apa dia? Test nanti buat atas kertas ya? Atas kertas, arahan saya akan tulis dalam WhatsApp. Kamu akan tulis atas kertas, kamu kena email, kemudian kamu akan post nanti selepas pertengahan semester.
Okey, kita sambung balik. Kalau kamu baca sini, operation control segment. Okey, ni yang kedua. Okey, operation control segment. Okey, dia ada monitoring station ni dengan master control. Okey, master control. Okey, so dia ada 16 monitoring site. Okey, ini bagi sistem GPS. Okey, dia ada 16 monitoring station. Kita akan tengok nanti fungsi, kamu dah belajar. Dr. Tajul dah sentuh semua ni kan? Ke saya boleh pergi laju je? Najwan? Ya, Najwan? Ya, Doktor. Dr. Tajul dah ngajar semua ni kan? Saya skip je ke? Oh, control segment Taklah. Bab-bab ni rasanya Dr. Tajul dah sentuh semua kan? Macam mana yang lain? Nak skip ke? Yang segmen tu Dr. Tajul tak sampai kira rasanya. Dia baru sampai kat career phase tu kot. Oh, okey, tak apa kalau itu. Saya sentuh sepintas lalu je lah. Nanti Dr. Tajul sentuh lagi dan kamu boleh baca. Sebab sini tak ada technical faktor pun kat sini. Okey, ayat-ayat biasa je. So, operations control segment, dia ada beberapa yang penting. Monitoring station. Kemudian dia ada master control station. Okey. So ada dua komponen yang penting di dalam operation control segment. Monitoring station ada 16. Okey. Kemudian master control station ada beberapa. Okey. So kamu baca, cuma saya tak akan tanya lah mungkin berapa monitoring. Saya mungkin akan tanya fungsi monitoring station apa dia. Okay, so kalau kamu lihat ada 16 monitoring station di permukaan bumi. Ada 16.
Monitoring kamu tahu lah, monitor. Okey, so tugasnya dia akan track satelit di langit. Okey, dia akan apa dimaksud track? Dia akan track dan dia akan record signal dan lain maklumat. Di dalam signal satelit yang ditransmit oleh satelit, dia ada macam-macam maklumat. Okey, macam-macam maklumat. Okey. Jadi monitoring station ni dia track satelit yang berpusing di atas langit. Okey. Supaya dia dapat menentukan sesuatu. Okey? Supaya kita dapat menentukan sesuatu, termasuklah menentukan orbit satelit. Okey? Monitoring station ni, okey, macam kamu ada kereta kontrol. Okey? Kamu ada kereta, kamu ada kereta kontrol, kamu boleh dia pergi 100 meter. Kamu boleh suruh kereta kontrol kamu pergi 200 meter. Kamu boleh suruh kereta kontrol kamu bergerak dalam bulatan. Okey? Jadi daripada signal satelit yang dicerap, okey, kita dapat menentukan orbit pergerakan setiap satelit supaya kita boleh menentukan koordinat satelit pada setiap masa. Okey. Alright. Jadi tujuan kita monitor, tujuan kita track satelit yang bergerak di angkasa. Kita tu maksudnya monitoring station. Okey. Data yang di-record semasa kita buat tracking tadi digunakan untuk menentukan pergerakan satelit di dalam orbitnya. Daripada nilai tadi kita boleh mengira koordinat satelit pada setiap waktu, pada setiap masa. Pukul 12 koordinat dia setiap satelit ini berapa? Pukul 1 berapa koordinat dia? Pukul 2 berapa koordinat dia? Alright, itu yang pertama. Yang kedua, correction of satellite clock. Sebenarnya walaupun satelit pakai atomic clock yang sangat tepat, tetapi masih lagi ada error yang kecil. Sebab semua alat yang dicipta oleh manusia tidak perfect. Okey? Semua ada error. Jam satelit yang harga 2 juta tu pun dia memang sangat tepat, tetapi masih ada error. Dan error ini, okey, perlu diambil kira supaya cerapan satelit kita jadi lebih tepat. Okey? So daripada cerapan signal semasa tracking tadi, okey, apa saintis yang berada di master control station, okey, kaki tangan yang berada di master control station, dia juga dapat menentukan selisih jam satelit. Okey, kemudian daripada data tracking tadi juga, data tracking, okey, engineer di master control station dapat menentukan sesuatu satelit itu berfungsi dengan baik ataupun tidak, sihat ataupun tidak. Signal yang dipancarkan tadi, ada signal dipancarkan ataupun tidak. Okey. Ini 3 yang penting dan macam-macam lagi. Okey. Saya ambil 3 yang penting saja. Ada apa soalan nak tanya kat sini? Okey. Ada apa soalan? Tak ada. Intan, mana Intan Carmila? Intan. Selepas nama dia Intan, si nama dia. Intan. Tak respon kira tak ada ni. Okey, saya tulis kira tak ada. Tak ada speaker boleh chat. Okey, Intan tak ada. Dia cabut.
Izzah, mana Izzah? Saya, doktor. Izzah, apa yang kita dapat hitung daripada data tracking? Masa. Jarak. Soalan saya daripada data tracking 16 monitoring station, apa yang kita dapat hitung? Apa yang kita dapat lakukan? Data mana yang daripada stesen monitoring ke, doktor? Okey, so kamu buat apa tadi, Izzah? Saya mencatat. Main game? Tak ada dah. Cicah buah mangga? Tak ada lah. Mana ada. Borak dengan adik kamu, abang kamu, mak kamu? Rekod maklumat satelit monitoring. Okey, so saya baru je cerita. Perit tekak saya bercerita, tanya soalan. Dan dia nak tukar koordinat. Baru 5 saat pun kamu tak boleh jawab. Okey, suka hati kamu. Bukan kamu je, semua-semua. Okey. So nak markah bagus, okey, buat cara buat cara yang sepatutnya. Okey. Alright. Jadi data yang dicerap oleh 16 monitoring station tadi ni akan dihantar ke master control station. So master control station akan buat benda ni. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga yang penting dan lain-lain lagi. Okey. Monitoring station ni yang ada banyak ni, 16 ni. Dia akan hantar data yang dia record tadi, data yang dia track ke master control station. Master control station akan kira yang ini. Okey, yang ini, yang ini, yang ini dan lain-lain lagi. Okey, dan lain-lain lagi. Okey. Termasuk dengan yang ni ya. Data-data yang ini tadi ni dikira oleh master control station. Master control station akan transmit data yang ini yang dia kira ke satelit GPS. Okey, ke satelit GPS semula. Dan data tersebut okey akan digunakan oleh pengguna. Okey, ni data yang ini tadi ni ditransmit semula oleh master control station ke satelit. Kemudian data ni balik ni tadi akan dihantar kepada pengguna di dalam signal dia. Jadi pengguna akan mengguna data ini semula. Okey, sama ada untuk mengira koordinat ataupun lain-lain tujuan. Okey, lain-lain tujuan. Okey, itu senario yang berlaku. Senario yang berlaku. Siapa ada soalan nak tanya? Khairuddin, mana Khairuddin? Khairuddin Nufitri. Khairuddin. Okey? Ya, saya. Ada soalan? Tak ada. Okey, so tak ada. Okey. So, Tak ada. Colorado Spring tu tempat master control station lah. Dia ada dua lah. Satu lagi backup. Ditukar-tukar. Tapi yang ini yang main, yang utama. Okey. Okey, ini yang utama. Okey, alright. Thank you, doktor. Okey, so saya dah cerita lah tadi monitoring station tu apa dia. Dia ada 16. So monitoring station ni dia macam control point. Okey, so dia ada koordinat dia sendiri. Koordinat dia sangat tepat. Okey, so ini tujuan dia tadi, track and collect data of shape of satellite orbit. Kita dah bincang tadi. Daripada maklumat altitude, position, speed dan sebagainya. Okey, data ni boleh digunakan untuk mengira semula koordinat satelit semasa dia berputar mengelilingi bumi. Okey? Sebab kalau kamu ingat semula, semasa kita buat cerapan kepada satelit,
koordinat satelit kita tahu. Pada setiap kali kamu cerak satelit, koordinat dia tu kita tahu. Walaupun dia tengah bergerak, kita tahu koordinat dia semasa kita observe signal. Macam mana kita tahu koordinat satelit semasa cerapan? Daripada maklumat orbit, okey, daripada maklumat orbit satelit yang dicerap oleh monitoring station. Master control station, saya dah cerita tadi tujuan dia apa. Data daripada monitoring dihantar ke master control station. Master control station akan kira benda-benda yang ini. Ni. Okey. Termasuklah koordinat satelit. Okey. Pada setiap masa. Sama ada koordinat satelit pada masa yang lepas ataupun pada masa hadapan. Pada masa akan datang, sekarang jam kamu pukul berapa? Jam kamu pukul berapa? 9 suku. 9 suku. Pada pukul 10, katakan satelit nombor 1. Saya dah boleh tahu koordinat satelit nombor 1 pada pukul 10. Sekarang 9 suku. Pada pukul 10 nanti, okey, pada pukul 10 akan datang ni, sebenarnya saya dah boleh tahu koordinat. Tetapi koordinat tersebut adalah koordinat prediction, ramalan. Tetapi masih lagi bagus, masih lagi boleh digunakan. Jadi, apabila saya cerap satelit pada pukul 10, saya telah tahu koordinat dia pada pukul 10 tu. Okey? Pada pukul 12, semua satelit yang ada atas kepala, saya dah boleh kira koordinat pada pukul 12. Saya dah boleh tahu sekarang ni. Ni, saya dah boleh tahu koordinat. Itu dinamakan koordinat prediction. Okey? Bagaimana saya nak predict koordinat prediction tadi? Daripada orbit satelit yang sedang bergerak, yang saya record oleh monitoring station. Okey, ada apa soalan nak tanya? Okey, tak ada. Okey. Kemudian lain-lain tugas master control station ni, okey, dia melakukan kerja-kerja maintenance. Okey. Kalau apa atomic clock yang pertama rosak, dia akan switchkan atomic clock yang kedua supaya on. Kalau satelit keluar daripada orbit, dia akan masuk semula satelit di dalam orbit. Macam kamu bawa kereta kontrol ataupun drone, kamu boleh bawa dia naik turun, pergi kiri kanan dan sebagainya. Satelit pun sama. Kita boleh, kalau dia terkeluar daripada orbit, perjalanan yang sebenar, saya boleh masukkan dia semula di dalam orbit. Okey, tugas tersebut dilakukan oleh master control station. Okey, so kalau kamu tengok ni, reposition satellite. Okey, reposition satellite ni. So maksudnya meletakkan semula satelit pada kedudukan yang sepatutnya. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya kat sini? Okey, Khalida, mana Khalida? Hello Khalida. Ya, doktor. Ada apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Apa bagi salah satu fungsi master control station? Khalida? Untuk mengira semula koordinat satelit. Okay, alright, very good. Okay. So yang ni bacalah. Ini ayat saja. Okay. Tak faham boleh tanya saya dalam WhatsApp. Kemudian ground antenna ni. Ground antenna. Okay. Ada 4 ground antenna bagi sistem GPS. Ni kalau kamu baca ni. Ni besar ni. Di muka bumi bagi sistem GPS ada 4 ground antenna. Apa fungsi ground antenna? Menghantar maklumat yang dikira oleh ni master control station. Okey? Apa contoh maklumat yang dipancar? Contoh maklumat tadi, maklumat koordinat kedudukan satelit. Okey?
Maklumat GPS, boleh satelit GPS mana yang rosak. Maklumat selisih jam satelit, itu contoh maklumat. Okey? Saya ulang kali, contoh maklumat koordinat satelit yang dikira. Satelit mana boleh digunakan ataupun tidak. Ada satelit yang rosak. Okey? Yang ketiga, selisih jam satelit. Atomic clock ada selisih. Jadi, maklumat tadi akan dipancar oleh radio antena yang ini ke satelit semula. So, ini adalah fungsi ground antenna. Menghantar semula maklumat-maklumat penting, okey, yang dikira oleh master control station kepada satelit GPS semula. Okey, dan maklumat tadi sampai kepada satelit GPS akan hantar semula maklumat tersebut kepada pengguna. So, ini fungsi ground antenna. Okey? Siapa-siapa ada soalan? Okey? Amir. Muhammad Amir. Mana Muhammad Amir? Apa fungsi ground antenna? Amir. Untuk mengawal kedudukan satelit tu. Bagus. Bagus. Apa yang kamu buat? Okey, bermimpi ke di siang hari? Okey, suka hati kamu? Alright, baru je cerita tapi jawapan ke laut. Okey. Alright. Jadi antara maklumat yang dihantar oleh satelit kepada pencerap ni. Okey. Antara maklumat yang ada di dalam signal yang dihantar oleh satelit kepada pengguna, termasuklah almanac, yang kedua ephemeris. Okey. Satelit dia transmit signal. Selain daripada kita mengukur masa, signal sampai untuk menentukan jarak, di dalam signal ada maklumat-maklumat lain yang diperlukan supaya pengguna boleh menghitung koordinat. Okey? Alright. Kalau kamu tak fokus, tak dengar betul-betul, main apa-apa benda, okey? Okey, kamu tak faham. Kalau kamu betul-betul fokus dengar apa yang saya cakap, kamu tak payah study pun. Okey? Terpulang pada kamu. Antara maklumat lain yang ada di dalam signal, okey, yang ditransmit oleh satelit termasuklah almanac dan juga ephemeris. Okey. Almanac termasuklah maklumat masa. Okey, maklumat masa. Dan juga status of the satellite. Satelit sihat ke tak sihat? Okey, satelit sihat ke tak sihat? Okey, sekejap ada call masuk.
Cik tak unmute. Cik mute. Aduh, saya dah cakap lama dah. Okey. Aduh, mak. Letih nak ulang. Yang pertama, almanac. Sudah cakap lama lah. Almanac, maklumat masa. Okey. Sistem GPS digunakan untuk memberi kita tahu maklumat masa. Jam pukul berapa dan sebagainya. Masa daripada GPS adalah sangat tepat. Okey, sangat tepat. Alright. Kemudian, status of satellite. Status of satellite. Satelit mana yang rosak, yang tak boleh diguna, satelit mana yang sihat. Okey? Supaya penerima tahu satelit yang tak sihat jangan guna data dia. Atmospheric model. Okey? Atmospheric model. Laju signal satelit boleh berubah, laju dia boleh berubah apabila dia melalui atmosfer. Okey? Kenapa dia boleh berubah? Jikalau suhu atmosfer berubah, humidity berubah, tekanan berubah, laju signal boleh berubah. Jadi di dalam signal yang ditransmit oleh satelit ada maklumat ionospheric model untuk menghapuskan selisih perubahan hal laju signal. So ini yang dimasukkan dengan almanac. Kemudian maklumat lain yang ada di dalam signal satelit adalah ephemeris. Ephemeris ini adalah maklumat koordinat satelit. Sama ada koordinat satelit pada masa yang lepas ataupun maklumat kedudukan satelit di masa hadapan yang kita boleh tentukan secara prediction, ramalan, kita predict. Itu adalah ephemeris. Ada apa soalan kat sini? Okay, so ini adalah masa tracking tadi. Ini adalah maklumat orbit satelit yang direkod oleh monitoring station supaya kita boleh kira semula koordinat satelit. Okey? Ada 19 parameter kalau kamu tengok ni, 16. Ni. Hal laju, angle sana, angle sini. Ni daripada 16 parameter ni. Ni 16 parameter ni semua ni. Barulah kita boleh kira koordinat satelit. Sama ada pada masa yang lepas ataupun pada masa akan datang secara prediction. Okey? Ada apa-apa soalan nak tanya kat sini? Kat sini. Okey. So tak ada, kita lanjut. Kalau kamu tengok sini ephemeris, antara maklumat yang ditransmit ephemeris. Ephemeris ada dua. Satu broadcast, satu precise. Broadcast inilah yang dinamakan prediction. Okey, prediction. Okey, prediction. Okey. Okey, broadcast ephemeris adalah koordinat satelit yang dikira secara prediction kedudukan yang akan datang. Kalau kamu tengok sekarang ni pukul 9.30. Pada pukul 9.32 saya boleh predict koordinat satelit tersebut berapa. Pada pukul 10 saya boleh predict ataupun saya ada maklumat predict koordinat satelit pada pukul 10, pada pukul 11, pada pukul 12 di masa akan datang. Itu dimasukkan dengan broadcast ephemeris. Koordinat kedudukan satelit di masa hadapan. Masa hadapan ni tak kira lah. 1 minit akan datang, 2 minit akan datang, 3 minit akan datang, sejam akan datang dan sebagainya. Okay? So ini adalah predicted position. Okay? Predicted position are based on past signal.
tracked by monitoring station. Sepatutnya kamu boleh faham. Okay? So data are received in real time. Okay? Kalau saya cerak pukul 9.32, okay? Okay, saya ada koordinat satelit pada pukul 9.32. Okay? Are used for real time positioning. Jadi kamu pakai Waze untuk menuju ke sesuatu location. Okay? Kamu pakai Waze. Jadi koordinat satelit yang digunakan oleh Waze adalah koordinat broadcast ephemeris. Okey? Kamu pakai handphone, sekarang pukul 9.31. Pukul 9.32 kamu cerak Waze. Pukul 9.32 tadi masih ada koordinat. Barulah handphone kamu boleh tentukan lokasi kamu kat mana. Jadi koordinat 9.32 tadi adalah koordinat broadcast ephemeris. Okey? Ada apa soalan nak tanya? Izzat? Mana Izzat? Ya saya Doktor. Ada soalan? Tak ada Doktor. Okey, tak ada, very good. Kalau faham, very good. Tak faham, tak ada soalan, terpulang pada kamu. Precise. Apa maksud precise? Tepat. Okey? Yang ini adalah kedudukan satelit yang sebenarnya. Okey? Kedudukan satelit yang sebenar. Ini bukan prediction yang sebenar. Yang dikira daripada data tracking. Kedudukan sebenar daripada data tracking bermaksud koordinat satelit yang lepas. Saya kena cerap dulu baru saya boleh kira. Okey? Sebab ini kedudukan sebenar. Saya kena cerap satelit dulu, saya kira baru saya dapat. So ini adalah koordinat selepas. Okey, sekejap ada call masuk. Apa dia? Converse tak payah, tak payah. Okey. Okey. So, saya ulang balik. Precise ephemeris adalah koordinat sebenar kedudukan satelit. Koordinat sebenar. So, maknanya kita kena record signal dahulu baru kira. So, ini adalah kedudukan satelit yang telah lepas. Tetapi kedudukan satelit yang telah lepas masih perlu di dalam cerapan, terutama di dalam pengukuran satelit kaedah statik. Saya buat cerapan 1 jam sekarang. Ni, sekarang pukul 9.30, saya buat cerapan sampai pukul 10. Okey? Saya boleh menggunakan kedudukan sebenar, tetapi saya kena proses lewat sedikit. Koordinat yang saya dapat lagi tepat. Kenapa lagi tepat? Sebab saya menggunakan koordinat satelit yang sebenar. Yang ini adalah koordinat satelit prediction. Kalau prediction salah, koordinat yang saya kira salah. Yang ini saya menggunakan koordinat satelit yang betul untuk saya kira koordinat kedudukan saya. Okey? Jadi saya kena kira lewat sedikit. Sebab saya kena tunggu koordinat sebenar yang tidak diberi semasa real time. Okey? So ini precise ephemeris. Okey? Therefore, the data can only be obtained 1 week after the date of observation. Kedudukan sebenar satelit, okey, saya dapat seminggu kemudian. Okey, hari ni 12 hari bulan. Saya buat cerapan 12 hari bulan. Saya kena tunggu seminggu baru saya boleh kira koordinat saya. Sebab kedudukan sebenar dihantar seminggu lewat. Okey? So,
The data are used for post-processing GPS observation. Post-processing. Okay? Menghitung kemudian. Seminggu kemudian. Ini yang dimasukkan dengan precise ephemeris. Ada apa-apa soalan? Okay? Alright. So, ini adalah contoh koordinat precise ephemeris. Okay, kalau kamu lihat dalam ni ada koordinat. Ada satellite number satellite. Ni satellite 16, satellite 17, satellite 10, satellite 19. Okay? Ada SV ni satellite vehicle number. Ni. Satellite mana yang kita cerap. Kalau kamu lihat ni yang ini. Ni satellite nombor 19, PG19. Ini koordinat X. Okay? Ni. Ini koordinat Y. Okay? Ini Z. Ini ada jam satellite. Okay? Standard deviation dan sebagainya. Data ini okay, dihantar daripada satellite dan direkod oleh pengguna. Kalau kamu buka TV, ada suara, ada gambar, ada teks. Ada teks ditulis di bahagian bawah. Sama juga dengan signal satellite bagi ephemeris. Saya ada maklumat satellite number, okay, kemudian nilai koordinat X, nilai koordinat Y, nilai koordinat Z, masa, standard deviation. Okay? Pada setiap microsecond koordinat. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okay, so tak ada, kita continue je. Kita pergi pada GPS user segment. Okay? Ini segmen pengguna. Segmen pengguna kita lah. So kita mesti ada penerima GPS receiver ni untuk mencerap signal yang dihantar oleh satelit. Okay? Segmen pengguna, kita mesti ada GPS receiver untuk mencerap, merekod signal yang ditransmit oleh satelit. Okey, daripada signal yang dicerap, okey, penerima tadi boleh mengira koordinat, position. Okey, laju pun boleh. Okey, laju kereta kita bawa, masa. Alright. GPS receiver, ciri-ciri GPS receiver, passive device. Kenapa dia passive? Okey, sebab dia tidak transmit, dia cuma record saja signal yang datang. Itu masuk pasif. GPS receiver dia pasif, dia tak aktif sebab dia cuma merekod signal yang dihantar oleh satelit. Okey. GPS receiver ada berbagai-bagai level accuracy. Ada accuracy sangat baik, ada accuracy baik, tak berapa baik, okey, dan mungkin teruk. Okey. Bergantung kepada harga, bergantung kepada jenis receiver. Okey. Di dalam GPS receiver ada jam yang murah. Kita dah bincang tadi. GPS receiver menggunakan jam yang murah. Jadi jarak yang diukur ada error. Bagi menghapuskan error jam penerima, kita perlu mencerap 4 buah satelit. Okey, 4 buah satelit. Okey, ada soalan? Okey, tak ada, kita sambung. Okey. So ini segmen pengguna. Kita perlu ada receiver. Receiver ada 3 kategori. Okey. Saya pun dah perit dah tekak saya ni. Bulan puasa macam mana ni. Okey, so kamu baca lah. Okey. Ini tidak ada technical apa pun. Boleh faham. Kita ada receiver yang high accurate. Okey, high accurate. Sangat tepat. Dia boleh mencerap L1 dan L2. Kita dah bincang tadi. GPS, setelah GPS dia transmit 2 radio frekuensi.
Okey, macam TV1, TV2, TV3. TV1 frekuensi lain, TV2 frekuensi lain, TV3 frekuensi lain. So, satelit pun dia transmit dua radio frekuensi yang berbeza yang dikenali sebagai L1 dan L2. High accurate GPS receiver dia boleh mencerap L1 dan L2. Okey? Ketepatan dia bergantung kepada mod kaedah pengukuran. Akan dibincangkan kemudian, Dr. Tajul akan ngajar dengan detail. Ada kaedah pengukuran yang boleh bagi ketepatan sehingga 1 mm. Contohnya, static GPS observation. Static GPS observation menggunakan high accurate GPS receiver, kita boleh dapat accuracy milimeter. Kita ada medium accurate GPS receiver. Dia cuma boleh mencerap L1 saja. Yang ini dia boleh cerap L1, L2. Yang ni L1 saja. Okey. Ketepatan dia 1 meter hingga 10 meter. Harga dia okey, tak berapa mahal. Yang ini sangat mahal. Yang ni harga dia mungkin 10,000, 20,000. Okey, harga GPS receiver. Okey. Medium accurate, harga dia antara 1,000 sehingga 10,000. Okey. 1,000 hingga 10,000. Kemudian kita ada low accurate. Okey. Low accurate. Dia okey, saya punya GPS saya duduk mana? Oh, hilang. Okey. Low accurate tak berapa tepat. Ketepatan dia 5 hingga 5 meter. Okey, 5 meter ke atas. Okey. Dia cuma boleh mencerap kod saja. Kod. Yang ini dia boleh mencerap carrier. Carrier signal dalam L1, L2. Carrier signal L1. Low accurate, dia cuma boleh mencerap kod. Handphone kamu cuma boleh mencerap CA code sahaja. Handphone kamu. Okey? Handphone kamu adalah low accurate GPS receiver. So, ketepatan dia antara 5 meter ke atas. Okey? 5 meter ke ataupun 10 meter. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, sir. Okey. Okey, tak ada, kita sambung. Okey. Ini GPS signal. Okey, kalau kamu baca boleh faham lah. L1 tadi, frekuensi dia yang ini. Panjang wavelength dia yang ini, 19 cm. Okey, takkan tak faham. Frekuensi dia apa, wavelength dia apa. Kan, boleh faham lah. L2, ini frekuensi dia, ini jarak wavelength. Okey, jarak wavelength. So, untuk L1, okey, signal L1, ni frekuensi dia ni. Di dalam L1, di dalam signal L1 tadi, okey, dalam signal, dia ada CA code. Okey, handphone kamu, dia boleh mencerap CA code bagi mendapatkan koordinat. Dalam L1 ada CA code, okey, digunakan secara bebas percuma oleh pengguna, semua pengguna, orang awam. Itu sebab handphone kamu boleh guna Waze. Sebab handphone kamu ada GPS antenna yang boleh mencerap CA code sahaja. Dia tak boleh mencerap carrier L1 ataupun L2. Kalau kita mencerap carrier L1, L2, dia lebih tepat.
Untuk L2 dia ada precise code. Yang ni CA code, yang ni precise. Okey, dia ada kod lain yang lebih tepat. Okey. Sekarang ni GPS tambah satu lagi signal L2C, tapi jarang dibincangkan. Okey. So setelah GPS yang baru sekarang ni dia ada 3 radio signal. GPS yang baru lah, GPS lama 2. Okey. L1, L2, L2C. Tetapi kebanyakan orang sebut L1 dengan L2 sahaja. Ada soalan nak tanya kat sini? Okey, tak ada, kita sambung. Okey, tadi tak habis lagi ni. Okey, ada maklumat lain. L1 kita dah bincang tadi, ada C code, ada P code, ada navigation data. Okey, L1. Ni L1 ada CA code, ada P code dan ada navigation data. Navigation data ni adalah termasuklah ephemeris. Okey? Apa fungsi ephemeris? Apa dia ephemeris? Siapa nak jawab apa dia ephemeris? Apa ada ephemeris? Yusri. Apa dia ephemeris, Yusri? Mengumpul maklumat pada masa yang lepas, Doktor. Ephemeris. Okey, itu Yusri. Zakwan. Apa dia ephemeris? Okey. Saya pelik kamu ni. Kita baru belajar hari ni. Baru belajar dalam 5-6 minit, 10 minit. Saya tanya ephemeris pun tak boleh jawab. Saya pelik Radio position satellite. Saya letih saya cakap. Ramalan ni saya. Pedih hengkung saya. Okey. Kebanyakan soalan saya tanya tak boleh jawab. Alright. Saya pelik. Kamu tak fokus, tak dengar betul-betul. Saya cakap bahasa Malaysia je, bukan saya cakap orang putih pun. Tak tahulah apa nak jadi dengan kamu ni. Okey. So dalam L1 ada CA code. Okey, kita akan bincang CA code apa dia. Kita ada P code, kita akan bincang P code apa dia. Kita ada navigation data. Navigation data tadi termasuklah ephemeris. Okey, ephemeris. Termasuklah error jam satellite. Okey, termasuklah satellite mana sihat ke tak sihat, boleh guna ke tak boleh guna. Alright, masa. Okay. So di dalam L1 ada CA code, ada P code, ada navigation data. Di dalam L2 ada P code saja dan navigation data. Okay. So ini beza L1 dengan L2. Alright. Okay, ini tak ada apa. So kita tahu satellite transmit 2 radio signal, L1 dan L2. Okey. L1 ada CA code, ada P code dan ada navigation data. Okey, ada navigation data. Ya, ada navigation data. Okey. L2. Okey. So ada navigation data. Alright. Ini ulang yang tadi je summary. Okay, summary. Alright. Okay, so what is code? Okay, sekarang 9.50. Okay, so saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya boleh tanya. Kalau tak ada, kamu ada kelas lepas ni Ada. Okay, alright. So kalau tak ada soalan kita berhenti sini. Kalau ada soalan boleh tanya. Baik, sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir.
Cik, yang test nanti tu masuk bab mana? Saya vertical data menengah antai. Okey. Baru nak tanya sekarang, lepas tu dah study lama. Saya dah bagi tahu. Okey. Terima kasih Encik. Okey, sama. Okey. Masih Alright. Terima kasih sir. Okey. Thank you doktor. Doktor. Okey.